Ya, kanser adalah penyakit yang kita sering kali dengar. United Kingdom satu daripada tiga mungkin berisiko mempunyai kanser. Di Malaysia pun kanser-kanser tertentu semestinya sudah sinonim dengan kita seperti kanser paru-paru. Untuk yang merokok, ia adalah merupakan kanser yang menjadi pembunuh utama. Dan untuk wanita, kanser-kanser adalah lebih pelbagai kerana untuk wanita kanser-kanser ini ada kanser-kanser yang bertumpu kepada sistem yang berfungsi mengawal hormon, sistem yang berfungsi dalam menghasilkan hormon-hormon tertentu yang hanya khusus kepada wanita, dan juga kanser pada bahagian-bahagian organ tertentu. Jadi ini merupakan satu lagi risiko untuk kaum wanita, dan kanser ovari adalah antara kanser yang merupakan pembunuh paling tinggi di kalangan kaum wanita. Kita biasa mendengar mengenai kanser ovari, kanser payudara. Kita ada lagi beberapa kanser yang dikaitkan dengan wanita, dan itu yang harus kita bincangkan hari ini bersama dengan tetamu kita yang telah pun bersiap sedia melalui Skype, Dr. Nur Azura Nur Muhammad, Fellow Kanser Sakit Puan, merangkap pakar perunding perbidanan dan sakit puan UiTM Private Specialist Centre UPSC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat pagi, Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini, Doktor. Mungkin Doktor boleh berikan mukadimahnya tentang senarai kanser-kanser ginekologi yang melibatkan kaum wanita khasnya, dan bagaimana sebenarnya kadar kanser ini di Malaysia. Terima kasih kepada pengacara kerana menjemput saya pada hari ini. Saya sedang menjalani latihan untuk menjadi pakar kepada kanser sakit puan. Dan kanser yang kita selalu dengar dan telah disebutkan oleh pengacara sebelum ini sebentar tadi, kanser kilang telur ataupun kita selalu kata kanser ovari. Dan kanser ovari ini adalah pembunuh yang paling utama di kalangan wanita kerana seperti yang dinyatakan oleh pengacara sebentar tadi, ia adalah pembunuh yang paling senyap. Dan selain daripada kanser ovari, kita juga tidak terlepas daripada diancam oleh kanser rahim ataupun kita selalu merujuk kepada selaput dalam rahim itu sendiri ataupun kita panggil endometrium. Dan selain daripada itu, di bawah rahim itu sendiri ada pangkal rahim di mana tempat bayi keluar, dan itu juga adalah pembunuh senyap di kalangan wanita juga. Kerana kita tak nampak bahagian itu untuk diselidiki bahawa ada kesan kanser awal yang telah mula terbit di kawasan itu. Merujuk kepada gambar yang kita lihat di situ, kita boleh nampak kilang telur yang di belah kiri ataupun ovari yang belah kiri yang telah menjadi kanser berbanding di kanan kanser kilang telur itu yang berbentuk normal. Dan selain daripada itu, ada satu lagi kanser ada dua lagi kanser, iaitu kanser di luar faraj ataupun kita panggil vulva dan faraj itu sendiri. Seperti mana di awal tadi saya katakan, kanser ni satu pembunuh yang senyap. Bukan sahaja wanita yang kena mengetahui mengenai kanser ni, tapi kaum lelaki juga perlu mengetahui sebenarnya mengenai kanser. Kita nak risaukan pasal adik kita, kakak dan juga isteri. Jadi untuk kanser barah puan ataupun biak barah puan ni, tanda-tandanya bagaimana sebenarnya, doktor? Dia bergantung kepada jenis kanser yang kita alami, dan seperti yang kita ikut turutan tadi, kita bermula dengan kanser kilang telur atau kanser ovari. Ovari ini terletak di sebelah rahim dan saiznya kecil saja, about 2 cm macam tu. Dan bila dia membesar sedikit demi sedikit, perut kita ni biasalah perempuan kan, dia ada kecil dan surut dan besarnya mengikut masa peredaran bulan, ikut kita kata haid, kitaran haid, minta maaf. Maka kanser itu yang kecil itu dia tak akan kacau badan kita sangat.
Kecuali bila dia dah menjadi besar sedikit demi sedikit, dan mungkin ada orang yang macam rasa alah perut saya ni macam bengkak sikit lah, tapi mungkin sebab nak period kot, maka dia pun kata tak apalah, kita biarkan dulu, tengoklah 2-3 bulan kemudian. Ataupun ada jenis kanser rahim kilang telur yang tiba-tiba saja dia menyebabkan perut tu membesar. Maka dalam keadaan tu mungkin ada setengah wanita yang akan rasa kita perlu datang ke klinik ni, risau ni perut ni mengandung ke kan. Sekurang-kurangnya cepat sikitlah dia punya respon ataupun tindakan oleh pesakit itu sendiri untuk datang dan merujuk kepada pakar sakit puan. Dan bila kanser kilang telur tu membesar lagi, barulah dia akan kacau kita punya sistem pemakanan. Ada pesakit yang kata dia makan sikit je dia dah kenyang. Itu bila saya dengar itu memang salah satu tanda yang kita perlu kena pasti dengan dan rasa macam perlu titik berat dengan sebab mungkinlah jangan kata alamak mak ni dah kurus kot, tak payahlah datang, mungkin mak ni tak selera makan, tak sedap, tak ada cencaluk ke contohnya kan. Yang tu jangan, kita kena datang ke doktor secepat yang mungkin. Ataupun mungkin ada setengah wanita yang mengalami pendarahan yang luar biasa. Kan contohnya macam ada 10 pad satu hari dalam satu hari haid yang pertama. Tiba-tiba jadi 20 dalam masa 3 bulan. Itu pun salah satu tanda yang kita perlu kena pasti dan berjumpa segera dengan pakar. Doktor, adakah wujud pertalian di antara keadaan kesihatan seperti endometriosis dengan kanser ataupun barah sakit puan ni? Itu soalan yang sangat bagus daripada pengacara. Ya, endometriosis itu sendiri melibatkan selaput dinding rahim yang berada di luar daripada rahim itu sendiri. Dan bila endometriosis itu berlaku, dia akan boleh lama-kelamaan bertukar menjadi kanser kilang telur itu sendiri atau kanser ovari. Maka sesetengah pesakit yang mengalami endometriosis ini memang dia suka mengandung. Maka dia secara semula jadinya akan lebih dah cepat datang kepada pakar sakit puan dan kita harap dapat kena pasti yang dia akan berpotensi untuk mengalami kanser kilang telur jika dibiarkan berlarutan. Macam tadi doktor katakan dia mungkin boleh mengganggu wanita itu untuk mendapatkan zuriat. Bagaimana pula jika wanita itu sedang mengandung dan ketika itulah baru dia mengetahui bahawa dia menghidap barah ini? Adakah ianya akan mengganggu kandungan tersebut? Itu satu soalan yang memang dialami oleh wanita dan kita perlu mengambil kira pelbagai faktor bila kita berlaku keadaan sedemikian. Dan bila kita cakap pasal kanser dalam masa mengandung ni, kita tumpukan perhatian kepada kanser pagar rahim biasanya. Sebab biasa orang yang mengandung ni dia tak perasan kan, mungkin ada darah sikit-sikit, dia rasa awal mengandung ni, jadi kita pun tak apalah, tengok dan tunggu dan lihat dulu. Jangan sekali-kali ataupun kalau boleh kita jangan abaikan tanda-tanda seperti ini. Kita sepatutnya datang dan berjumpa doktor pakar sakit puan, kerana bila kita tengok pangkal rahim itu sendiri dan ada kanser, saya ingin sekali libatkan cerita yang sebelum ni, yang salah satu pesakit saya lah. Memang dia ada kanser pangkal rahim. Dan tiba-tiba dia hilang daripada follow up di hospital sebelum ni dan datang dekat hospital saya dengan kanser tu, tapi dia tak beritahu doktor pun yang dia ada kanser. So bila kita selidik demi selidik, tiba-tiba dia kata sebenarnya doktor, saya ada kanser pangkal rahim. Maka masa tu kita dah alamak, macam mana kita nak deal dengan pasien ni kan. Jadi dalam soal tu, masa tu pasien tu tengah umur pertengahan kandungan di dalam 15 minggu macam tu. Jadi kita perlu bagi pilihan kepada pasien macam mana kita nak rawat kanser dia, dan dalam masa yang sama adakah kita perlu selamatkan kandungan dia tu. Itu dilema yang kita perlu kena pastilah. Dan setelah berbincang dengan pasien, dia kata dia nak selamatkan kandungan.
Maka kita perlu rawat juga kanser tu kan. Kita tak boleh biarkan takut nanti lama-lama dia akan membesar dan mengabaikan atau menjejaskan kesihatan pasien tu sendiri. Maka kita bagi kemoterapi dalam keadaan tu. Cuma kemoterapi ataupun ubat kemo dalam masa mengandung ini ada isu sikit lah bila kita bagi dalam kandungan fasa trimester pertama. Maka kita perlu bagi dalam trimester kedua dan seterusnya. Dan bila saya follow up ataupun ikuti pasien ini, pasien tu dia punya kandungan selamat dilahirkan pada usia kandungan lebih kurang 32 minggu macam tu. Jadi it's a win-win situation tu. Tapi dalam masa yang sama kita perlu kena pastilah yang apa tujuan seterusnya dan rawatan lanjut yang kita perlu bagi untuk mak tu setelah bayi itu selamat dilahirkan. Doktor, kita akan membuka talian untuk memberi peluang juga kepada orang ramai bertanyakan soalan-soalan yang mungkin ada kaitan dengan topik kita tapi mungkin mereka tidak terfikir. Apabila mendengar perbualan kita pagi ini, baru mereka terfikir bahawa mungkin gejala yang sedang mereka alami itu ada perkaitan. Kerana kanser sakit puan ni dia adalah kanser yang juga bertumpu kepada ovari yang sangat penting untuk menghasilkan rembesan hormon wanita itu sendiri. Apabila doktor bercakap tentang kemo dan juga radioterapi, setelah menjalani kedua-dua proses dan prosedur ini, apakah jaminan untuk seseorang wanita itu kembali hidup seperti normal? Quality of life after treatment. Kita bila kita cakap tentang apa prognosis kita kata ataupun jangka hayat pesakit bila kita beri rawatan kepada pesakit, ingin saya tekankan bahawa rawatan utama masih lagi prosedur ataupun pembedahan itu sendiri. Yang tadi kan kita nampak ada setengah gambar yang kita keluarkan dalam skrin tu. Itu adalah contoh spesimen ataupun gambar daripada bahagian peranakan yang kita keluarkan masuk operation. So bila kita cakap tentang jangka hayat, kita perlu kadang-kadang ataupun secara amnya kita tak akan beritahu pesakit yang you have 5 months to live, contoh kan. Kalau macam tu memang saya rasa kita mungkin boleh menjadi pakar nujum lah kan, nak mengatakan siapa boleh mati dalam masa 10 bulan contohnya. Tapi secara amnya kalau kita cakap tentang kanser yang di peringkat awal, contohnya kilang telur yang satu saja kan, masih lagi awal dan boleh diselamatkan ataupun dirawat dengan pembedahan semata-mata. Mungkin tidak perlu langsung kita bagi kemoterapi kepada pasien tu dan dia punya jangka hayat dalam masa 5 tahun mungkin lebih daripada 90%. Tapi bila kita cakap tentang kanser yang tahap 3 ataupun 4 yang mana kanser tu dah merebak ke dalam perut, pergi ke usus, pergi ke hati ataupun masuk paru-paru, maka kita dah tahu yang pesakit tu bakal berhadapan dengan isu seperti sesak nafas ataupun perut kembung, tak boleh buang air kecil maupun besar, dan itu akan mempengaruhi bagaimana jangka hayat dia selepas itulah. Dan majoriti mungkin kita kata dalam 5 tahun, dalam 20% saja bakal masih lagi hidup ataupun kurang daripada itu. Doktor, kita berbalik sedikit ke arah yang tadi yang ibu mengandung tadi itu. Bila diberi pilihan untuk kita terus mengandung untuk melahirkan bayi tersebut, risiko yang bakal ditanggung oleh ibu terhadap anak tersebut bagaimana? Adakah anak itu selepas kita jalani kemoterapi, bagaimana dengan keadaan fizikal dari segi kesihatan bayi tersebut? Adakah ada terdapat kebarangkalian sedikit kecacatan terjadi? Ini yang perlu seorang ibu kena tahu, sebab itu risiko yang perlu dihadapi, doktor. Terima kasih atas soalan itu, dan kembali kepada yang kita cakap tentang kemoterapi, sebab bila kita pesakit sedang mengandung, contoh yang kita pergi kepada isu tadi itu, pangkal rahim tu sangat besar dan dipenuhi dengan kanser. Maka bila kita buat pembedahan itu akan menyebabkan pendarahan yang terlalu banyak. Maka pilihan untuk pembedahan dalam pesakit yang saya kata ini tidak sesuai kerana dia punya kanser itu besar. Maka rawatan kedua yang perlu kita tawarkan untuk pesakit itu adalah
kemoterapi. Dan bila saya bercakap tentang memberi kemoterapi semasa semester kedua dan seterusnya adalah kerana pembesaran bayi itu sendiri dia paling maksimal dalam masa 12 ke 13 minggu pertama kehamilan. Dan bila kita teruskan kandungan itu kepada semester ataupun kandungan minggu 14 dan seterusnya, maka kecacatan ataupun risiko kepada bayi itu semakin kurang disebabkan oleh kemoterapi. Seperti yang kita tahu, kemoterapi ini adalah ubat yang menyebabkan sel-sel yang cepat bercambah itu mati. Kan bayi itu sendiri adalah sel-sel yang bercambah, yang sedang bercambah, dan kalau kita bagi kemoterapi kepada dia, mungkin ada risiko kematian sel-sel bayi itu. Tetapi bila kita bayi sedang mengandung, dia dilindungi oleh uri yang sedang memberi zat ataupun memberi tadian hayat kepada bayi. Jadi kemoterapi ni dia punya sifat dia punya zarah dia tu besar. Maka risiko untuk pergi ke bayi itu sendiri adalah sangat kurang. Maka kalau ibu kata saya takutlah anak saya cacat kan, mungkin tak ada tangan ke tak ada kaki ke kan, kita perlu bagi reassurance ataupun tenangkan pesakit tu, nak katakan sebenarnya kemoterapi itu masih lagi pilihan yang selamat untuk mereka. Baik doktor, kita ada pemanggil Puan Jamila. Puan Jamila sudah pun berusia 60 tahun. Okay. Puan Jamila ni dia sudah pun menopause. Ini soalan dia. Baru-baru ini Puan Jamila dia ada buat pap smear. Tapi selepas buat pap smear tu didapati terdapat cecair yang keluar daripada test tersebut. Jadi sebenarnya cecair itu, adakah itu tanda-tanda kanser atau adakah normal? Bagaimana doktor? Cecair itu, terima kasih kepada yang bertanya soalan. Cecair yang kita sebutkan itu mungkin perlu lebih spesifik sikit ataupun lebih khususkan. Apakah warna cecair itu sendiri ataupun dia punya sifat dia. Kadang-kadang sebenarnya mungkin pesakit tengah bercakap tentang lendir yang agak berbau ataupun warnanya seperti kemerah-merahan. Bila pesakit cakap tentang cecair yang keluar selepas pap smear itu sendiri, bagi saya mungkin ada jangkitan setelah kita usik pangkal rahim, ataupun sebenarnya cecair itu sudah lama berada di situ sebelum pap smear itu sendiri dilakukan. Jadi saya mungkin perlu kena minta penjelasan daripada puan yang bertanya soalan tentang adakah macam mana sifat cecair itu. Tapi katalah kiranya sebenarnya cecair itu telah berada di situ sebelum berlaku pap smear itu, maka dia punya index of suspicion ataupun kebarangkalian untuk kanser itu lebih besar berbanding orang yang tak ada simptom langsung. Kita ada pemanggil dari Labuan, Darwina. Silakan Darwina. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Saya Darwina Laja. Mau tanya, saya punya anak umur 24 tahun, tapi sejak 6 tahun yang lalu tidak sudah period. 6 tahun? Berkahwin. Belum berkahwin, masih bujang. Selama 6 tahun? Ya. Wow, okey. Baik. Maksudnya dia punya period bermula 12 tahun dan 6 tahun lepas, maksudnya umur 18 tahun, tiba-tiba periodnya tiada, macam tu? Okey. Bila terima kasih, kita berhadapan dengan remaja, terima kasih yang bertanya soalan. Kita bercakap tentang pesakit yang tiada period kan. Bila saya cakap pasal remaja ni, kita kena risau satu benda je. Masalah sekarang ni, masalah kegemukan ataupun obesiti itu sangat memberi masalah besar kepada kita sebagai wanita sekarang ni. Jadi bila dalam situasi anak pesakit ataupun anak penanya soalan sebentar tadi, kena pastikan adakah pesakit itu sendiri menghadapi polycystic ovarian syndrome ataupun masalah kilang telurnya mengandungi telur-telur yang kecil yang tidak meletup. Bila dalam situasi itu, pesakit akan tiba-tiba saja tak ada period. Mungkin dalam setahun ada satu period sahaja.
berbanding tiap-tiap bulan, iaitu 12 kali sebulan. Ataupun mungkin ada pesakit yang ada masalah dia punya kilang telur itu sendiri tiba-tiba tidak aktif, ataupun kita panggil premature ovarian failure dalam bahasa Inggeris dia. Jadi dalam situasi itu memang kita perlu rujuk kepada pakar secepatnya mungkin, sebab kita nak pastikan apa masalah dengan pesakit ini. Dan bila pesakit yang muda seperti itu tiada period, dia akan memberi impak lah kepada kesuburan selepas ini, dan juga dia punya pertumbuhan ataupun penjagaan badan dia, kerana sokongan hormon yang ada pada kilang telur itu sudah tidak memberi zat ataupun sokongan yang secukupnya kepada badan dia lah. Doktor, kalau kita bercakap mengenai kanser wanita ni, banyak mitos yang kalau kita boleh lihat ataupun dengar di luar sana. Ada yang merasakan bahawa makanan-makanan tertentu boleh menyebabkan kanser kepada wanita. Contohnya tak boleh makan tembikai, tak boleh makan timun, semuanya sejuk, tak baik untuk rahim, untuk pangkal rahim, tak boleh, nanti jatuh. Macam mana, doktor? Terima kasih atas soalan yang tidak sunyi daripada telinga kami. Kadang-kadang pasien datang daripada awal pagi, kanser, doktor lepas operation saya tak boleh makan ni. Saya kata kadang-kadang kita secara amal kita kata tak ada pantang lah. Kan, makanlah apa pun yang perlu dimakan ataupun selera untuk dimakan, asalkan zat yang mencukupi untuk kita lah. Contohnya tak terlebih gula kan. Kalau nak kata tembikai itu sendiri sejuk, dan timun itu tak sesuai untuk peranakan, tiada bukti yang boleh mengatakan perlu atau masalahnya makanan itu kepada wanita. Jadi untuk wanita-wanita di luar sana, makanlah makanan yang sihat, dan silalah makan makanan yang memberi selera kepada kita lah. Kadang-kadang saya bercakap tentang pesakit yang lepas operation ataupun pembedahan dengan kita ya, mulalah mereka langsung tidak makan daging, tak nak makan telur, hanya makan bubur saja. Jadi datang dekat kita balik lepas operation kurus saja kan. Saya tanya kenapa puan tak naik badan ni kan. Dia kata anak saya bagi saya makan bubur je doktor. Dan kesian kan, kadang-kadang saya dengar. Bila kita cakap tentang pemakanan ni, bila dah berlakunya kanser, apa jua makanan yang kita ambil itu tidak akan mempengaruhi apa jua kesan kepada kanser yang telah dialami. Doktor, kita dapat kembali Puan Jamilah yang mengenai cecair tersebut. Puan Jamilah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Puan, kongsikan bersama dengan doktor. Saya Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam Puan Jamilah. Saya nak tanyalah doktor. Saya umur saya dah 60, dah menopause. Tiba-tiba saya ada cecair keluar daripada saya punya kita punya kemaluan lah. Warna dia macam warna ikut warna kencing doktor. Kadang-kadang kuning sikit, kadang-kadang putih macam ikut warna kencing. Bila saya jumpa doktor, saya dah buat pap smear. Pap smear tak ada apa-apa, normal. Lepas tu saya cek kencing, doktor cek kencing normal. Jadi saya nak tanya dengan doktor, apa masalah saya? Sebenarnya bila kita sekurang-kurangnya setakat ni yang saya tahu, pangkal rahimnya keputusan tu normal, alhamdulillah. Cuma bila kita cakap tentang peranakan wanita, kita bukan sahaja bercakap tentang pangkal rahim itu saja. Sebenarnya ada lagi dalam bahagian rahim di dalam itu, iaitu selaput dia tu ataupun kita kata endometrium tu, yang mungkin memberi masalah dengan cecair yang disebutkan tu. Saya beranggapan bila seseorang tu mendapat test pap smear ataupun pemeriksaan pangkal rahim itu, saya beranggapan pangkal rahim itu sendiri normal. Sebab kadang-kadang bila kita buat pangkal rahim punya ujian tu, mungkin ada orang yang ada masalah dengan kita kata bahasa Melayu dia tombong, ataupun bahasa Inggeris dia kita panggil prolapse. Jadi pangkal rahim yang dikatakan disampel itu mungkin sebenarnya bukan pangkal rahim. Itu soalan nombor satu lah. Tapi bila jawapan keputusan itu normal, insya-Allah saya rasa tak ada masalah dengan pangkal rahim. Cuma bila perempuan yang berumur 60 tahun kan, kita sebagai wanita Melayu biasanya mungkin banyak anak sebelum ni.
Dan bila Puan kata Pangkal Rahim punya cecair itu nampak macam kekuningan. Satu lagi sebenarnya tadi saya nak tanya tapi Puan tengah terangkan kepada saya. Adakah bau cecair itu sendiri seperti bau air kencing? Sebab perempuan ni bila dia dah menopause, kawasan itu dah kering, dah tak cukup hormon ataupun sokongan daripada badan kita, maka kita punya salur kencing dan bunyi kencing itu sendiri akan mengalami kelemahan dan mungkin ada risiko yang prolaps ataupun tombong itu menyebabkan air kencing tak lawas. Jadi tiba-tiba je jalan je mungkin rasa bocor lah, pergi ke tandas color kuning. Jadi saya rasa mungkin dalam situasi ini ada dua risiko yang saya katalah. Mungkin pangkal rahim yang normal, yang kita kata normal tu harap-harap tak ada masalah, dan masalah dia mungkin berasal daripada dalam selaput rahim itu sendiri. Setengah orang mungkin tak nampak pendarahan seperti selepas putus haid atau kita panggil postmenopausal bleeding tu. Mungkin dia nampak macam discharge saja ataupun cecair saja. Ataupun yang ketiga yang saya kata tadilah, yang kencing sebenarnya yang keluar berbanding cecair itu daripada faraj ataupun darah rahim. Baik, terima kasih doktor kerana menjawab soalan itu. Terima kasih Puan Jamilah kerana bertanya. Dalam dunia moden ni, doktor, pelbagai kaedah rawatan tradisional dan juga moden ada disarankan untuk wanita. Kita dengar ada pelbagai jenis ubat-ubatan di pasaran dan sebagainya, dan juga HRT ataupun hormone replacement therapy untuk mereka yang sudah menopause. Jadi adakah kaedah-kaedah rawatan dan juga perubatan ini akan menyumbang kepada risiko kanser, terutama sekali kanser ginekologi yang sedang kita bincangkan? Okay, terima kasih atas soalan itu. Bila kita cakap tentang hormon, kita ada dua hormon yang kita selalu gunakan untuk wanita. COCP ataupun hormon kombinasi yang digunakan oleh wanita yang cuba untuk merancang kehamilan atau menjarakkan kehamilan mereka. Dan juga bila perempuan yang sudah menopause ataupun sudah putus haid yang ingin memberi sokongan kepada badan mereka kerana kepanasan sejuk yang terlalu ketara, kita panggil hormone replacement therapy ataupun penggantian hormon selepas menopause lah. Jadi bila kita cakap tentang pil ni, sebenarnya kandungan COCP ataupun hormon pil perancang yang saya cakap tadi yang untuk wanita muda tu, bila kita guna dia punya kesan kepada kilang telur itu adalah sangat baik. Sebab bila kita cakap tentang kilang telur punya kanser, masalah dia adalah kilang telur tu tiap-tiap bulan secara kasar saya kata meletup lah, ataupun mengeluarkan satu telur untuk disenyawakan. Bila kita ambil COCP ataupun pil perancang tu, dia punya kilang telur tu menjadi senyap ataupun tidur. Maka kesan yang lukaan permukaan pangkal dalam kilang telur itu sendiri akan berkurangan. Maka COCP ataupun pil itu melindungi pesakit itu daripada mendapat penyakit kanser kilang telur. Jadi ia adalah satu yang sangat positif. Jadi jangan takut untuk ambil hormon ataupun pil perancang itu atas alasan mungkin saya dapat kanser. Bila kita cakap pasal hormon replacement therapy untuk pesakit yang selepas menopause, dia punya kandungan hormon itu sangat kecil. Jadi orang takut, alamak badan saya ni dah kering daripada hormon yang dihasilkan oleh badan kita, tapi sebenarnya dia tak perasan yang lemak-lemak dalam badan kita ni masih lagi menghasilkan ataupun ditukarkan kepada hormon estrogen dan progesteron yang lemah lah. Maka kandungan hormon replacement therapy yang sangat kecil itu tidak sepatutnya mengganggu ataupun menyebabkan peningkatan barah. Cuma bila pesakit sudah mengalami barah kilang telur ataupun barah rahim itu sendiri, kita tidak boleh memberi hormon replacement therapy kepada pesakit ini atas sebab hormon yang kecil itu mungkin boleh merangsang tisu-tisu ataupun sel-sel yang kanser yang masih halus-halus yang kita tak nampak itu untuk menjadi kanser kembali. Doktor, sebelum kita berhenti, ingin juga saya bertanya berkaitan dengan rawatan kesuburan dengan kanser ginekologi. Ada atau tidak perkaitan untuk kedua IUI dan juga IVF dengan kanser?
Terima kasih atas soalan tu. Dia bila kita cakap tentang rawatan kesuburan ni, dia terbalik daripada pil perancang yang saya cakap tadi. Tujuan pil perancang adalah untuk menidurkan dua-dua kilang telur tu. Tetapi untuk pesakit yang mencuba untuk kehamilan, seperti yang Encik cakapkan tentang IUI ataupun IVF, proses untuk mengeluarkan telur itu melibatkan pemberian hormon ataupun rangsangan yang menyebabkan kilang telur itu dia akan keluarkan telur lebih daripada satu dalam setiap kitaran haid seperti wanita yang biasalah. Jadi bayangkan kalau kita bagi injection contohnya kan untuk terangsang satu telur, contoh untuk orang yang biasa, ada 20 telur yang akan keluar. Jadi bayangkan bagaimana kesan rangsangan kepada pesakit itu terhadap kilang telur itu sendiri. Maknanya daripada satu kecederaan disebabkan oleh satu telur yang keluar, dia ada 20 kecederaan permukaan kepada kilang telur itu sendiri untuk mengeluarkan telur yang diperlukan bagi proses IVF. Maka secara bukan secara teori, sebenarnya ada dibuktikan bahawa ubat kesuburan yang perlu diambil oleh pesakit itu akan meningkatkan sedikit kesan ataupun risiko kepada kanser ovari kepada pesakit. Maka pesakit-pesakit itu perlu perlu diingatkan bahawa tadi kan kita cakap tentang endometriosis. Majoriti daripada pesakit masalah kesuburan ni memang ada endometriosis dalam background ataupun latar belakang pesakit sebelum datang kepada rawatan kesuburan. Jadi dua risikolah di situ. Kita cakap tentang endometriosis dan juga rawatan kesuburan itu yang akan meningkatkan risiko kilang telur, kanser kilang telur. Bila kita bercakap mengenai bara sakit puan ini memang satu isu yang agak sensitif kerana ia melibatkan bagaimana wanita itu boleh mendapatkan zuriat ataupun tidak selepas ini. Jadi mungkin doktor boleh berikan sedikit saranan kepada wanita-wanita di luar sana, jangan takut untuk pertama kena buat pemeriksaan terlebih dahulu, kemudian mendapatkan rawatan yang bersesuaian. Silakan doktor. Terima kasih atas peluang takhir untuk mempromosi ataupun untuk menggalakkan pesakit datang kepada kami. Majoriti pesakit yang kita jumpa akan rasa, doktor sebenarnya saya dah ada ni dalam 6 bulan doktor. Tapi kita akan selalu tanyalah, kenapa tak datang awal? Doktor saya takut doktor. Memang ketakutan tu akan sentiasa ada di sisi pesakit. Sebab apa? Bila kita cakap tentang perempuan muda contohnya kan, kebanyakan orang yang tiada anak tiba-tiba akan rasa kehilangan kilang telur dan rahim dan sebagainya. Ia akan menjadi impak yang sangat besar buat mereka. Tetapi kita perlu sarankan kepada mereka, selagi kanser itu tidak dirawat, malah tidak dicegah daripada peringkat awal, masalah dia akan lebih lagi kalau kita tinggalkan dalam masa yang lama. Maka juga perlu saya ingatkan yang tentang penyakit kanser yang senyap tadi, yang pasal kanser pangkal rahim tu. Memang wanita, kalau kata saya tanya umur 40 kan, anak kenapa tak buat pangkal rahim punya ujian? Kata tak pernah. Kenapa? Tak sempatlah doktor kan. Tiba-tiba datang dekat kita berdarah, tengok dah ada kanser. Jangan takut ataupun jangan ragu-ragu untuk sentiasa dapatkan ujian dekat pangkal rahim itu, kerana dia akan boleh mencegah dan mendapatkan pengesanan lebih awal daripada dapat kanser yang dah 5 cm contohnya kan. Mungkin nampak dalam pangkal rahim itu sikit saja kanser ni. Dah boleh dikesan dengan pap smear dan dapat rawatan. Mungkin pangkal rahim itu saja yang perlu dipotong dan tidak perlu sampai seluruh rahim dan kilang telur terpaksa dibuang. Ya. Baik, terima kasih Dr. Nur Azura kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pagi ini. Banyak pengetahuan yang dapat kita selami bersama dan saya harap penonton kita juga mendapat manfaat daripada perbincangan ini. Terima kasih Doktor. Terima kasih. Untuk wanita di luar sana, rawat cepat sebelum terlambat.